Hanya beberapa hari sebelum keputusan kes mahkamah melibatkan nama yang begitu popular dewasa ini, Nick Allen, diputuskan. Riad perbincangan kita sudah pun ada gambaran tentang kesiapsiagaan beberapa pihak untuk ride on the tide ataupun menunggang gelombang yang ada. Namun, kita pernah membicarakan tentang topik ini, saya kira sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu. Kami menziarahi semula tajuk ini, bercakap tentang benarkah bakal terancam sistem mahkamah syariah di negara kita ini dengan apa juga keputusan yang bakal kita saksikan dalam hari-hari yang mendatang. Pada umumnya kita menganggap bahawa ianya is a non-issue, tetapi masih lagi suatu keperluan kerana ada riak yang menggambarkan bahawa ia bakal sekali lagi dijadikan bahan untuk mendapat political mileage. Bagi tujuan menjernihkan suasana ini, kami bawa pada malam ini 2 panelis. Kedua-duanya teman saya, soal junior senior saja yang tinggal. Ya, bersebelahan saya adalah Dr. Zulkarnain Lokman, adalah peguam syar'i yang juga merupakan ahli jawatankuasa mengkaji kompetensi DUN untuk menggubal undang-undang Islam. Itu jawatankuasanya, Doktor. Ya, betul. Yang Doktor menganggotainya. Dan jawatankuasa ini juga yang telah dititahkan oleh Tuanku Sultan Selangor untuk melihat rentetan daripada gejolak yang timbul. Jadi, Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Lama tak datang. Lama tak berjumpa, bukan lama tak datang. Lama tak jumpa. Dan di hujung sana, Saudara Nur Azmir Zakaria adalah Presiden Pro Guam. Saudara Nur Azmir, Pro Guam ini sebuah NGO yang mana Saudara Nur Azmir adalah merupakan presidennya. Assalamualaikum, selamat datang kepada tuan-tuan. Assalamualaikum. Saya mulakan dengan mukadimah itu tadi, tapi saya nak memberikan laluan ini untuk memulakan perbincangan bersama Dr. Zulkarnain untuk kita mungkin menyingkap semula. Dan gambaran berapa bulan dia keputusan? 9 Februari. 9 Februari. Mungkin kita memula situ lagi untuk melihat semula topik ini pentingnya untuk kita memahami. Sebagai mukadimah, Dr. Zul. Ya, dari segi kes Nick Allen ini sebenarnya adalah dikatakan sebagai mencabar bidang kuasa mahkamah syariah. Ya. Sebenarnya kes Nick Allen ini bukanlah mencabar mahkamah syariah. Yang dicabar itu adalah undang-undang yang digubal di DUN. Okey. Yang dinamakan sebagai undang-undang jenayah syariah. Jadi ada 20 dalam petitionnya disebut 20 dan saya dimaklumkan ada 2 ataupun 3 yang ditarik balik. Okey. Tetapi pokoknya yang mahu diwacanakan itu adalah sama ada DUN itu berkompetensi untuk menggubal undang-undang yang sepatutnya berada digubal oleh Parlimen. Okey. Jadi isunya itu lebih kepada isu federalism. Kuasa state untuk gubal dan kuasa DUN untuk gubal. Okey. Jadi kalau mahkamah memutuskan bahawa beberapa seksyen itu batal bercanggah dengan perlembagaan, alasannya adalah kerana DUN itu menggubal undang-undang yang sepatutnya digubal oleh Parlimen. Okey. Itu saja. Bukan bermakna undang-undang itu tidak boleh wujud, tetapi undang-undang itu perlu digubal oleh Parlimen. Okey. Ya. Jadi contoh yang ataupun asas yang dibawa ni adalah bertitik tolak daripada kes Iki Putra Mubarak di Selangor. Di Selangor, ya, itu seksyen 28 kes berkaitan dengan pertuduhan liwat, ya. Yeah. Jadi di situlah, ya, berkembangnya kepada kes Nick Allen ini kerana Mahkamah Persekutuan pada waktu itu memutuskan bahawa seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor itu adalah terbatal kerana bercanggah dengan kehendak perlembagaan yang mengatakan bahawa pertuduhan liwat ini sepatutnya berada di dalam bidang kuasa federal. Okey. Jadi lantaran itu Nick Allen telah menyatakan 20 seksyen-seksyen yang mengatakan bahawa ini juga adalah sepatutnya digubal oleh Parlimen. Okey. Bukan oleh DUN. Bawah. Baik. Ini kita akan perdalam lagi. Saya nak beri ruang ini kepada saudara Tuan Nur Azmir untuk melihat. Kerana gambarannya kemuncaknya 9 Februari ini, saudara Azmir. 9 hari bulan ni, dia 2 je keputusan yang akan dibuat. Sama ada mahkamah hendak menerima petition daripada Nick Allen ni. Okey. Kalau terima secara keseluruhan, maksudnya mahkamah akan mengatakan bahawa ke-20 ataupun 19 seksyen itu semuanya bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan lah. Okey. Ataupun boleh juga dia nak kata, mahkamah katakan bahawa tak semua, ada beberapa seksyen saja yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan yang mungkinnya contohnya macam liwat. Sebab liwat tu memang dah diputuskan oleh Iki Putra oleh Mahkamah Persekutuan juga. Ataupun yang kedua, mahkamah tolak terus. Okey.
Mahkamah tolak tu boleh Mahkamah tolak maksudnya tidak bertentangan, menganggap bukan tak. Okey, itu saya sebut tadi. Dia boleh tolak juga atas bantahan yang dikemukakan oleh pihak responden. Okey. Kerana dalam kes ini yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak digembar-gemburkan ialah wujudnya bantahan awal terhadap locus standi petition tu. Okey. Kerana dalam kes Iki Putra yang Dato' Zul sebut tadi, yang menjadi mangsa dalam pertuduhan liwat itu adalah Iki Putra itu sendiri. Okey. Tapi dalam kes Nick Allen, dia tidak menjadi mangsa kepada apa-apa seksyen-seksyen ini. Jadi mereka berhujah bahawa isu locus standi itu pun harus dibuktikan terlebih dahulu. Okey. Sama ada Nick Allen ini dia mempunyai bidang locus standi untuk memulakan kes. Jadi katakanlah mahkamah menerima bantahan awal itu, maka kemungkinan juga ialah mahkamah tidak mendengar pun merit kes ini dan mahkamah tolak begitu saja. Okey. Tapi benda itu semuanya adalah apa yang kita boleh katakan kemungkinan yang boleh berlaku pada 9 bulan 2 ini. Jadi persoalan sekarang ini ialah sekiranya mahkamah menerima mahupun menolak petition ini, apakah tindakan yang kita boleh lakukan? Okey. Dan saya berpendirian bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan pada 9 bulan 2 ini tidaklah bermaksud game over, bukannya end game. Okey. Ia boleh menjadi satu hikmah dan juga anjakan kepada kita untuk membuat apa-apa jua tindakan selepas daripada itu. Bukan maksud kita dah tak boleh buat apa-apa dan kita give up. Okey. Ini menariknya kerana saya merasakan penonton saya pada malam ini, Doktor dan juga Tuan Azmir, ya. Mereka hanya memahami mungkin begini agaknya. Kalau Nick Allen menang, bererti mahkamah syariah terancam. Kalau Nick Allen kalah, kita masih ada harapan. Ataukah sebaliknya? Bukannya kita nak membetulkan Gini simplicity ini, ya. Penubuhan mahkamah syariah ni sudah diperuntuk dalam perlembagaan, ya. Kalaulah seksyen itu dibatalkan pun, institusi mahkamah syariah itu tetap wujud kerana dalam jadual ke-9 senarai negeri menyatakan bahawa negeri itu berhak untuk menubuhkan mahkamah syariah. Okey. Dan mahkamah syariah pula ditubuhkan mengikut enactment dalam negeri lah. Ada macam negeri Kelantan dia ada enactment khusus berkaitan dengan penubuhan mahkamah syariah. Ada juga yang meletakkannya di bawah enactment pentadbiran agama Islam. Okey. So, jadi katakanlah bahawa mahkamah menolak atau mahkamah menerima petition tersebut, seksyen itu terbatal, mahkamah syariah masih tetap beroperasi. Kerana bidang kuasa mahkamah syariah itu bukan setakat jenayah tetapi juga mal. Okey. Mal, nafkah anak, hadanah, harta benda, cerai, talak, pendaftaran perkahwinan. Dan jenayah pun ada banyak lagi seksyen-seksyen. Contoh khalwat. Itu tidak dicabar oleh Nick Allen. Contoh macam mukaddimah zina tidak dicabar, ya. Jadi minum arak tidak dicabar, ya. Jadi itu yang core kepada agama Islam itu tidak dicabar. Yang dicabar dalam kes ini adalah contohnya berkaitan dengan liwat tadi, ya, itu yang obvious. Kemudian ada lagi jenayah-jenayah yang seperti bersetubuh dengan mayat, ya, ataupun dengan haiwan. Itu pun sudah ada dalam kanun keseksaan, ya. Jadi kalaulah contohnya kes liwat itu dikatakan bahawa mahkamah syariah tidak berbidang kuasa, masih boleh dituduh di mahkamah sivil dan ramai pun yang dituduh. Dan kebanyakan kes liwat pun dituduh di mahkamah sivil kerana dia punya punishment itu lebih tinggi daripada mahkamah syariah. Kalau mahkamah syariah ni dia terikat dengan 356, ya. Jadi dengan denda berapa 5,006 sebatan, ya, dengan penjara berapa bulan tu. Jadi berbanding dengan hukuman di mahkamah sivil ini lebih berat, puluh-puluh tahun kena penjara, ya. Kalau melakukan amal seksual misalnya kata, itu berat hukumannya. Jadi tidak bermakna institusi keadilan itu sendiri akan lupus, terutamanya mahkamah syariah, ya. Bahkan mungkin juga akan meringankan beban kepada mahkamah syariah itu sendiri kalau kita lihat dari segi positifnya. Ya? Dan mengikut statistik, ya, setakat yang saya lihat, statistik pernah ada di negeri Selangor, pernah diminta statistik sewaktu dalam DUN. Ya? Jadi kalau saya tengok kesalahan-kesalahan yang diperincikan itu tidak begitu banyak didakwa di mahkamah syariah pun. Cuma sekadar ada dalam enactment dan mengatakan bahawa ini adalah jenayah syariah. Jadi
isu sekarang ini orang nak mengatakan bahawa nak ambil kuasa Mahkamah Syariah. Ini sudah diputuskan oleh banyak kes ya. Mahkamah Syariah adalah berasingan daripada Mahkamah Sivil. Ya. Paralel. Maksudnya sama tinggi, sama taraf, dan artikel 121(1)A itu sendiri pun mengatakan bahawa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah tidak boleh Mahkamah Sivil masuk campur. Okey. Dan Mahkamah Syariah ada eksklusif jurisdiction, bidang kuasa eksklusif untuk hal yang berada dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Okey. Jadi saya fikir dakwaan bahawa Mahkamah Syariah ini tercabar ini adalah satu persepsi yang dimain-mainkan supaya untuk mileage politik lah. Ya. Ya, ada kumpulan politik yang nak menunggang isu ini untuk meraih sokongan, untuk mengapi-apikan bahawa Islamnya sudah terancam. Okey. Kalau kita tengok bajet 2024 bajet tahun lepas 1.5 bilion diperuntukkan oleh kerajaan ya. Tetapi tahun 2024 1.9 bilion. Okey. So kenaikan yang begitu besar ya dalam bajet orang Islam ni. Jadi kenapa boleh terancam? Okay. Ya? Dan kalau kita lihat ya dalam JAKIM sendiri pun dia sudah ada plan strategi. Kalau kita tengok dalam plan strategi itu ada 7 perkara ya untuk menguatkan Islam ni ya, antaranya halal. Ya, dan halal ini satu dunia terima halal Malaysia. Bahkan mengikut statistik kaum yang bukan Islam, Cina, India yang bukan Islam, lebih ramai yang memohon sijil halal. Yang menunjukkan bahawa itu satu bentuk dakwah yang kita perlu promosikan ya. Islamic banking. Ramai yang mengambil sukuk. Kerana itu yang menjadi ni. Tetapi kalau kita nak mengatakan bahawa Islam tu hanya kepada hukuman saja, bahkan hukuman itu sendiri pun berada dalam kategori takzir lah, bukannya hudud pun. Ya. Jadi apa yang jadi isunya? Itu yang perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan. So, mungkin soalan yang sama saya nak majukan kepada saudara Nur Azmi, tapi saya mengolah semula dalam kerangka pemikiran awam. Ya, kerana kita jelas tadi bahawa apapun keputusannya Mahkamah Syariah tetap ada. Tetapi ada pihak yang saya dapati oleh kerana ketidakfasihan mereka tentang struktur sistem kehakiman yang ada, dia menganggap ancaman ini adalah apabila dengan kes Nik Alin ni, kalau petition itu diterima, bererti seperti Mahkamah Sivil boleh menolak keputusan Mahkamah Syariah. Bagaimana kita nak membetulkan ini, saudara Nur Azmin, kepada mereka yang menonton? Menolak keputusan Mahkamah Syariah. Okey, kita tengok sejarah. Memang pernah berlaku Mahkamah Sivil menolak keputusan Mahkamah Syariah. Pernah berlaku. Tetapi ianya berlaku sebelum pindaan kepada perkara 121 Perlembagaan Persekutuan. Pada tahun sebelum 88, memang menjadi amalan di Mahkamah Sivil. Mana-mana yang tak puas hati ke Mahkamah Syariah, mereka buat semakan kehakiman di sivil. Okey, ketika itu itu yang berlaku. Hikmahnya ialah apa? Hikmahnya ialah selepas daripada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu dia juga antara mereka yang terlibat, dan juga atas saranan Allahyarham Puan Ahmad Ibrahim menggesa dan juga membentangkan untuk meminda 121 itu memasukkan kurungan 1A yang memberikan hak eksklusif kepada Mahkamah Syariah. Jadi ini membuktikan bahawa apabila sesuatu cabaran undang-undang itu dibuat di Mahkamah Persekutuan, ia memberikan kesegaran dan juga anjakan kepada kita untuk membuat transformasi kepada suatu undang-undang itu. Dan dia bukannya, sebab undang-undang tu macam memang dipelajari di universiti pun, mana-mana pelajar undang-undang, undang-undang itu sifatnya hidup. Dia tidak mati. Jadi dia kena ada satu evolusi dan juga perubahan. Dan perubahan itu tidak dapat dilakukan tanpa ada pihak yang mencabar. Jadi di kalangan mereka yang mengamalkan undang-undang, mana-mana memahami bahawa mana-mana pihak yang mencabar undang-undang normal. Sebab ini ia memberikan satu sudut pandang yang berbeza yang kita kena fikir, adakah sudut pandang itu mempunyai merit di sisi undang-undang ataupun tidak. Dan ini yang akan dilakukan oleh Mahkamah Persekutuan yang akan buat keputusan pada 9 bulan nanti. Adakah apa yang dibawa oleh Nik Alin ini hanya sekadar satu pandang yang bersifat retorik ke ataupun mempunyai asas di sisi undang-undang. Dan kedua-dua pihak, sama ada di pihak pempetition dan juga pihak responden, kedua-duanya mempunyai hujah yang kuat. Bukannya saya nak katanya Nik Alin hujah dia saja yang kuat. Saya lihat hujahan responden dan juga hujahan amicus curiae, iaitu Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan juga
telah berhujah bahawa apa yang dibawakan oleh pihak Nick Allen ini sebenarnya maksudnya dari segi tafsiran itu salah. Okey. Jadi maksudnya kita kena tunggulah kalaulah Mahkamah Persekutuan kelak membuat keputusan menolak sekalipun petisyen ini. Kita tidak Masih ada tindakan yang perlu dibuat. perlu dibuat dan kita tidak boleh rasa alhamdulillah syukur. No. Ya. Sebabnya ini merupakan salah satu kita anggap macam satu teguran kepada kita Okey. untuk membuat sesuatu. Dan inilah yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Ya, kehadiran tuan-tuan berdua ni buat saya bangga lah jadi graduan UIA. Jadi tak apa. Kita banyak lagi soalan. Marah penerbit saya ni. Dia kata, oh angkat UIA. Tapi inilah hakikatnya. Kerana kita ingin orang yang mampu mujadalah. Saya kira itu sebahagian daripada inti yang dalam Al-Quran. Kita ingin memperdalam lagi isu ni, khususnya bila kita nak memahami soal kompetensi DUN. Kenapa timbul sampai dituding kepada kompetensi DUN di dalam menggubal undang-undang Islam. Jadi teruskan kesihatan anda bersama RTM Bicara Naratif. Hai. Untuk maklum balas, klik pada butang maklum balas. Hanya dengan 2 langkah mudah untuk membuat aduan atau maklum balas iaitu langkah 1, jenis aduan. Masukkan jenis, tajuk butiran, kategori dan lampiran sekiranya ada. Kemudian, masukkan maklumat peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan email. Langkah 2, pengesahan akaun. Anda perlu mengisi OTP yang diterima melalui email dalam tempoh 3 minit. Permohonan semula diperlukan sekiranya tidak menerima OTP dalam tempoh ditetapkan atau tamat tempoh pengisian. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan ribat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita. Terancamkah Mahkamah Syariah? Ini yang kita bicarakan pada malam ini bersama Dr. Zulkarnain Lokman, peguam yang juga ahli jawatankuasa khas mengkaji kompetensi DUN dalam menggubal undang-undang Islam. Ini berikutan petisyen yang dinyatakan yang diserahkan oleh Nick Allen. Nick Allen nama yang sudah mula dikenali, kenal pada nama, tak ramai orang kenal pada sosok tubuhnya. Juga bersama adalah saudara Tuan Nur Azmir Zakaria, Presiden Pro Guam. Sebelum kita berehat tadi saya membangkitkan tentang kompetensi. Mengapa timbulnya di sini isu kompetensi DUN
di dalam menggubal undang-undang syariah ini? Kerana di peringkat awal tadi kita bercakap soal mahkamah sivil versus mahkamah syariah. Tetapi di sini jawatan kuasa ini melihat kompetensi DUN. Bagaimana kita nak memahami timbulnya kompetensi ini, Doktor? Isu ni agak teknikal lah. Dia berpunca daripada pemahaman kepada senarai 1 jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Apa bidang kuasa mahkamah syariah? Ataupun apa kuasa DUN untuk gubal? Kerana DUN ni dia akan gubal undang-undang berkaitan agama Islam. Okay. Federal tidak ada kuasa. So DUN gubal, bila DUN gubal, dia kena pastikan undang-undang tu memenuhi 3 syarat. Yang pertama, undang-undang itu mestilah kepada orang Islam saja. Okay. Ya. Kemudian yang kedua, undang-undang itu mestilah dalam ruang lingkup precept of Islam. Precept of Islam ni kalau dalam kes Sulaiman Takrib tu mendefinisikan apa-apa yang berkaitan dengan akidah, muamalah ataupun akhlak. Luas luas. Dan ada satu lagi syarat, DUN tidak boleh gubal undang-undang yang sudah ada ataupun dalam bidang kuasa federal. So ini yang Nick Alin cabar yang ketiga ni. Kerana sudah ada. Ya, kerana bukan sudah ada tetapi kerana benda ini berada dalam list federal. Federal list. Federal list. Ya. Contoh dia mengatakan bahawa jenayah dikhususkan lagi berkaitan dengan liwat tadi. Sudah ada dalam seksyen dalam kanun kesesaan. Ya. Ataupun seksyen berkaitan dengan menuturkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan ketidakharmonian. Ya. Jadi itu sudah ada dalam seksyen 298A kanun kesesaan. Ya. Kemudian dia kata berkaitan dengan timbang. So kita sudah ada Akta Timbang Sukat 1972. Okay. So dia kata perkara-perkara ini kenapa dijadikan kesalahan jenayah sedangkan ianya sebenarnya berada dalam bidang kuasa federal. Dan federal telah gubal pun. Dan mahkamah dalam kes Iki Putra telah extend lagi. Dia kata walaupun parlimen belum gubal tetapi selagi dia berada dalam bidang kuasa federal masih DUN tidak boleh gubal. So ini yang pernah dibahaskan dalam kes Sukuman Darmawan masa tahun 1999 dulu kalau Tuan Syed masih ingat. Hakim Gopal Sri Ram mengatakan bahawa undang-undang ni boleh wujud di syariah boleh, di civil boleh, tetapi tidak boleh didakwa sebanyak 2 kali. Dan prinsip dalam kes hukuman itu telah di-reverse dalam kes Iki Putra yang mengatakan bahawa tidak boleh wujud secara bersamaan. Ia mesti satu saja. Salah satu saja. Salah satu saja. Kalau ada dalam syariah, dia tak boleh berada dalam federal. Dan kita harus ingat tahun 80-an, tak silap saya tahun 88 ada kes Muhammad bin Daud. Lawan Government of Malaysia. Dalam kes itu yang dicabarnya adalah undang-undang federal seksyen 298A tadi kerana dia berkaitan dengan masalah pada waktu itu sembahyang 2 imam. Masjid itu telah sembahyang 2 imam di Hulu Terengganu. Jadi telah didakwa di mahkamah magistrate dan telah didapati bersalah. Dan yang lawyer pada masa itu apparently Sri Ram juga yang jadi lawyernya. Bersama Datuk Wan Muttalib Mung di Terengganu, bawa ke Mahkamah Agung pada waktu itu menyatakan bahawa Seksyen 298A Kanun Kesesaan itu telah mengambil bidang kuasa state. Sebab ini adalah urusan orang Islam. Dan Mahkamah Agung pada waktu itu memutuskan seksyen itu adalah terbatal. Tapi kalau kita lihat ada hakim yang dissenting dalam kes itu mengatakan bahawa Seksyen 298A itu sebenarnya adalah berkaitan dengan public order. Bukan berkaitan dengan Islam. Jadi sebab itulah sehingga sekarang seksyen itu kalau kita tengok dalam kanun kesesaan masih ada lagi seksyen tersebut. Kerana atas alasan public order tersebutlah. Jadi inilah isu pertindihan. Kompetensi ini maksudnya bertindih. Jadi kalau benda itu bertindih, DUN tidak boleh ambil kuasa federal. Tidak kompeten untuk gubal. Dan itulah yang dicabar oleh... Ini yang dicabar oleh ini. Okey. Dalam hal sebegitu, kepada kami yang tidak fasih dalam bidang ini, kita bercakap soal kompetensi DUN dan kita merujuk kepada DUN di Kelantan. Kalau ia memang jelas sudah bertindan, mengapa ia masih cuba digubalkan di peringkat? Is it an oversight? Ill advice?
Apa kemungkinannya, Saudara Nur Azmi? Akhirnya yang akan membuat keputusan adalah orang politik. Okey. Maksudnya walau apa pun nasihat yang diberikan, sama ada daripada pihak Jabatan Peguam Negara ataupun kalau di Ya, itu yang saya tertarik kerana saya yakin PUU di negeri punya kaitannya dengan pejabat peguam negara. Apakah mereka tidak menasihati bahawa ini bertindan ni antara federal? Okey, saya nak cerita satu benda. Apa yang berlaku? Ini pengalaman saya sendiri. Okey. Saya pernah berjumpa dengan Menteri Besar Kelantan. Okey. Ketika itu Yang sekarang? saya tak nak sebut nama. Oh, okey. Tapi dah sebut dah. Tapi bukan Menteri Besar yang sekarang ni lah. Okey, tak nak sebut yang mana. Tentang pelaksanaan enactment jenayah hudud. Okey. Okey. Jadi ketika itu agak kecoh tentang hudud di Kelantan dan mereka hendak meminda enactment hudud di Kelantan dan saya tanya kepada Menteri Besar Kelantan ketika itu, kenapa sebab memandangkan enactment hudud itu telah ada. Okey. Kenapa tak laksanakannya? Laksanakanlah kan. Dia pun boleh jawab, kata, saya telah nasihatkan bahawa ia bertentangan dengan perlembagaan. Sebab redundant kes yang sama. Yes. Okey. Walau bagaimanapun, dalam keadaan ia diakui bahawa bertentangan dengan perlembagaan, dinasihatkan begitu, tetapi mereka masih membentangkannya di sidang DUN. Okey. Jadi sebab itu dulu kalau kita kecoh tentang isu RU 355 dahulu. Ya. Sebab itu ada satu road map yang diperkenalkan oleh kerajaan yang di situ ada wakil kerajaan negeri Kelantan, Okey. ada wakil daripada federal, ada wakil daripada Jabatan Peguam Negara. Okey. Iaitu Tan Sri Kandi Partai sendiri. Ya. Kalau saya Dr. Zul terlibat dalam jawatan kuasa itu. Ya, Dr. Zul pun terlibat. Dan dalam ikut road map itu, memang intentionnya adalah memang hendak melaksanakan ke arah melaksanakan hudud itu. Dan antara pertimbangan awal yang dimaklumkan dan juga telah dipersetujui oleh pihak peguam negara ialah hendak menaikkan had hukuman kepada 100 sebatan. Okey. Maksudnya kita nak buat secara gradually. Namun akhirnya apa yang berlaku ialah dibuat members private bill oleh pihak Marang dan dibentangkan. Ketika itu ialah saya sebagai peguam dan Dr. Zul yang juga terlibat direct dalam jantakuasa teknikal roadmap itu, Okey. kami pun terpinga-pinga. Kenapa jadi sedemikian? Dalam keadaan, kita hendak, kalau betul kita nak melaksanakan satu benda, biar kita in line dengan apa saja nasihat daripada peguam negara. Okey. Dan dalam keadaan peguam negara bersetuju, dan dalam keadaan kerajaan ketika itu pun bersetuju untuk kita membuat tambah baik hukuman dari segi RU 355 itu. Okey. Kenapa tiba-tiba membuat political move yang sedemikian? Jadi kita Mileage-nya kecil. dan kita mendapat saya pernah bertanya juga saya pernah terlibat dalam jantakuasa teknikal syarat sivil sebelum ini di masa kita sambil melihat undang-undang jenayah syariah ini. Saya bertanya kepada almarhum Yang Ma'arif Dato' Arya, bekas Ketua Hakim Kelantan. Okey. Ketua Hakim Syari'i Kelantan. Dan saya ingin mengesahkan apa yang berlaku pada itu kerana dia juga terlibat. Dan dia kata memang masa tu kita dah setuju, dia kata. Tapi dia sebutlah nama satu ahli parlimen ni, dia lah yang nak bawa member private bill ni. Saya tanya kenapa? Optik lah. Jadi dia kata sebab dia orang nak score goal. Jadi maksudnya semuanya berbalik kepada isu politik. Jadi maksudnya apa pun nasihat yang diberikan oleh mereka yang terlibat dalam menjadi state advisor, state legal ke Jabatan Peguam Negara ke, mereka hanya boleh menasihati. Ya. Tetapi akhirnya jika ahli politik dia ingin membawa kepala dia sendiri, akhirnya dia akan buat juga. Okey. Dengan walaupun dia nak mengesampingkan benda-benda ini. Okey. Jadi kalau tanya soalan, itulah badai saya, itulah jawapan dia. Itu pada ketika RU 355. Tapi Dr. Zul, soal score goal ini dalam konteks bagaimana kita merumuskannya di dalam kerangka petition Nick Allen ini, adakah ini juga satu bentuk sentimen yang cuba untuk score goal? Saya berpandangan memang adalah pihak yang cuba untuk skor gol, dapatkan mileage. Kononnya dia lah yang Memperjuangkan. yang paling utama, yang orang lain semua tak berjuang, dia seorang berjuang. Jadi itulah jadi tugas kepada kerajaan sekarang ni untuk menjelaskan tentang hal itu. Okey. Terutamanya bila selepas daripada 9 hari bulan, baru isu ni akan jadi Material. penting. Kerana surat khabar ni report dalam media report. Okey. Jadi
perlu ada jawapan daripada pihak kerajaan, ulasan tentang keputusan tersebut, bagaimana yang harus ditangani. Macam kita sekarang ni, kita belum tahu apa yang kita masih meneka dalam kesamaran. Betul. Kita masih meneka. Jadi pada waktu tu jentera penerangan kerajaan perlu berfungsi untuk menjelaskan dengan sebenarnya apa yang berlaku. So beberapa hari yang selepas 9 hari bulan itu adalah kritikal. Jika tidak, maka sudah dimasukkan naratif yang dimahukan oleh pihak yang cuba mempolitikkan isu ini, maka sudah hilang peluang tersebut. Saya menganggap sesi kita pada malam ini adalah sebahagian daripada preemption untuk kita mendamaikan, menjernihkan, mungkin itu lebih sesuai agaknya. Tetapi kita juga boleh menjangkakan oleh sebab adanya interest politik, kepentingan dan juga skor gol itu tadi, ia akan tetap terheret di dalam sentimen yang sebegitu. Jadi persoalannya nanti, sebahas kita kembali daripada berehat seketika, adalah kalau diterima apa susulan, kalau ditolak apa susulan, ataukah di antara kedua keputusan itu, terima dengan tolak itu, apa kombinasi kemungkinan yang ada. Itu kita akan perhalusi bersama Dr. Zulkarnain dan juga saudara Nur Azmi Zakaria selepas kita berjeda seketika. Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakra padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130(JB)(1)(A) dan (B) Kanun Kesiksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama bercetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara. Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Bicara naratif pada malam ini, saya langsung kita membincangkan tentang terancamkah Mahkamah Syariah menuju kepada 9 Februari di mana kes petisi Nick Allen ini akan diputuskan. Jadi masih macam-macam kemungkinannya diterima ataupun ditolak ke petisi itu. Ataukah ada option
di tengah-tengah di antara kedua ekstrim ini. Saya nak berikan ini kepada Dr. Zul dan kita mula nak menjurus kepada kalau diterima, sebab tadi Saudara Azmir sebut kata ada je cara, sama ada ke kiri ke kanan ke, kita ada langkah susulan yang perlu kita lakukan. Saya nak beri ruang ni pada Dr. Zul dulu. Kalau tanya saya lah ya, bila kita, kalaulah ketua hakim ni, Tengku Maimun kan, dia juga yang buat keputusan dalam kes Iki Putra tersebut ya. Dan juga beberapa hakim lain. Jadi mungkin kita boleh agak dia punya keputusan dan ada dalam ucapan-ucapan dia, bahkan dalam ucapan dia 15 Januari lepas 2024 dalam opening of legal year, dia ada sebut tentang kes Iki Putra dan juga SIS Forum. Ya, bagaimana bahawa kedua-dua isu ni perlu diselesaikan supaya nanti kita semua tahu di mana sempadan. Ya, sekarang ni kalau kita nak buat rumah, kita kena tahu dulu sempadan tanah kita. Kalau kita dah terbuat rumah atas tanah orang, kan nak roboh tu satu kerja lain pula. So ini yang berlaku sekarang. Jadi apa yang dikatakan oleh Nik Elin tu bahawa undang-undang ni sudah masuk dalam tanah orang. Okey. Jadi DUN tidak boleh nak masuk dalam tanah federal. So DUN kena bawa keluarlah perkara itu. Jadi di situlah ya, kalau kita ada keputusan ini, kalaulah mahkamah itu buat keputusan dan tidak menolak kes itu atas isu yang disebut oleh sebagai tadi local standard ya, maka kita akan tahu di mana sempadan. Dan di situlah kita boleh move forward. Sebab kita dah tahu sempadan ni, so kita mungkin perlu rombak sedikit, tetapi kita boleh maju ke hadapan. Ya, mungkin tanah kita di sini besar lagi. Kenapa kita tidak pergi ke sini? Kerana tanah kita masih besar lagi di sana. Begitu juga DUN. Jadi penting. Ya? Dan saya fikirlah kalau melihat kepada penghakiman oleh ketua hakim sekarang ni dalam kes Iki Putra dan juga SIS Forum tu, memang dia hasrat dia untuk supaya isu ni jelas. Jadi petition akan diterima? Petition ini diterima. Mungkin sebahagian, mungkin 50-50, mungkin 60-40, saya tidak tahu. Tetapi jelas yang salah satu perkara yang dicabar itu adalah liwat. Dan liwat itu Seksyen 28 di Selangor sudah dikatakan tidak sah. Jadi seksyen yang sama juga di dalam Kelantan. So mungkin sekurang-kurangnya satu tu akan kena, akan diputuskan. Jadi Saudara Nur Azmir, tadi ada sebut sedikit tentang langkah ke depan. Kalau petition diterima ataupun ditolak ataupun diterima separuh-separuh. Jadi apa langkah-langkah itu? Kena faham satu benda dulu. Keputusan mahkamah kelak tidak akan menyentuh tentang apakah dimasukkan dengan precept of Islam. Precept Islam yang tadi Dr. Zul sebut tadi. Saya nak tambah, dalam kes Sulaiman Takrib, hakim juga menyatakan bahawa precept Islam juga adalah bermaksud ajaran yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini Mahkamah Persekutuan. Disebut. Jadi maksudnya itu sivil tu. Itu mahkamah sivil. Hakim mahkamah sivil dia pun mengatakan dari segi precept Islam itu maksud tafsiran jelas. Dan bukannya dalam kes Sulaiman Takrib Iki Putra ini saja yang baru disebutkan benda ni. Pada tahun 88 ada satu kes Cik Omar Cik Soh. Yang membawa kes itu adalah yang berbangsa India. Allahyarham Tun Saleh Abbas menyebutkan bahawa dalam kes itu apa yang dipertikaikan ialah dia kata dalam kesalahan dadah ni adalah berkaitan dengan berkaitan dengan kesalahan hudud dan sebagainya. Jadi tafsiran Islam sebagai agama persekutuan tu adalah termasuk hudud. Orang India tau berhujah tentang perkara ini. Dan Ya Arif pun mengucapkan terima kasih. Dia kata walaupun India, tapi saya ucapkan terima kasih kerana berhujah sedemikian. Tetapi dia kata tentang isu precept Islam very clear. Dia kata memang dari segi tafsirannya mahkamah tidak akan mempertikaikan tentang apa-apa saja kesalahan jenayah syariah yang mana ia tertakluk dan yang mana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Cumanya Mahkamah Persekutuan ataupun dalam kes itu Supreme Court dalam kes Omar Cik Soh tu, dia mengatakan bahawa kita ada satu lagi kekangan yang berkaitan dengan federalist. Tapi di dalam kes Iki Putra secara jelasnya menyebut tentang precaution clause ataupun klausa pengecualian di dalam federalist dan juga state list itu, bahawa walaupun dalam
Perlembagaan Persekutuan membenarkan negeri untuk menggubal undang-undang. Tetapi tertakluk kepada preclusion clause pengecualian tu yang mengatakan bahawa tadi tu yang Dr. Zul banyak sebut tentang ia tak boleh undang-undang yang berada di bawah bidang kuasa federal. Jadi sebab itu dah dalam kes Sulaiman Takrib, dalam kes Iki Putra, semuanya mahkamah tidak menyentuh tentang langsung tentang legality ataupun kesahan jenayah syariah itu menurut perundangan Islam. Tak. Mahkamah tidak langsung mempertikaikan. Maksudnya kita tak bolehlah menyebut bahawa apa yang mahkamah akan putuskan dalam kes ni nanti adalah menyentuh tentang ini mahkamah hendak menyentuh tentang jenayah syariah yang berada dalam bidang kuasa negeri. Tetapi lebih kepada tentang tafsiran perlembagaan semata-mata sama ada DUN mempunyai kompetensi ataupun tidak. Sebab itu kalau kes perlembagaan ni Tuan Syed selalunya mengambil masa yang panjang. Selalunya untuk menafsirkan sesuatu benda. Tapi dalam kes macam ni Elin, pada saya lah bila saya tengok sebenarnya tak lama. Straightforward because hanya satu isu je. Maksudnya tentang isu sama ada ini siapa punya tanah. Itu je. Doktor sebutkan itu. Dan ini juga disebutkan, saya dengar komen daripada peguam yang mengenali kes ini sendiri, termasuk peguam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dia mengatakan bahawa isu itu saja. Sebab itu kes ini tak lama, walaupun yang terlibat dalam kes itu ada ramai, termasuklah majlis-majlis agama dan juga jabatan agama yang lain yang terlibat dalam berhujah. Sebabnya dia nak hujah bukan nak cerita pasal benda ni syar'i ataupun tidak, tak, sebab betul-betul tentang tafsiran. Jadi bila tafsiran ni dia ada dua je lah. Within the preclusion clause or not. Baik. Jadi apabila berbalik kepada apa saja keputusan mahkamah nanti, itulah fungsinya jawatan kuasa yang Dr. Zul tengah duduk sekarang ni. Dalam kes Iki Putra, walaupun kes itu diputuskan pada tahun 2021, mana jawatan kuasa yang memikirkan tentang hal ini ketika kes Iki Putra diputuskan? Tak ada. Kenapa tak ada? Sedangkan ketika itu mereka yang memantah sekarang ini dialah menteri. Premisnya sama lah. Prime Minister. Dan premisnya sama dan isunya sama. Kenapa sekarang ini dalam keadaan Nin Ili diputuskan dalam keadaan kajian sekarang ini, tiba-tiba benda ini hendak disensasikan? Tidakkah rasa malu bahawa ketika anda berkuasa terlebih dahulu, anda tidak pun membuat sebarang jawatan. Sekarang ni bila kita kata nak buat jawatan kuasa dalam sesi parlimen yang akhir, duk tanya pula, ada jawatan kuasa. Mana nama jawatan kuasa itu? Come on lah. Dalam isu ini, sekurang-kurangnya jawatan kuasa telah ditubuhkan. Dan saya difahamkan, setelah jawatan kuasa ini telah digazet dan diluluskan oleh MKI dan juga Yang Sultan Selangor, tiap-tiap minggu meeting. Tiap minggu, betul tak? Betul. Setiap Jumaat. Itu gambaran komitmen dan kesungguhan. Jadi maksudnya dengan semata-mata political will untuk score goal sahaja tidak memadai dalam kita berbicara tentang hendak memperkasakan mahkamah syariah. Kita kena berlaku jujur. Itu poin utama. Nasihat ini bukan kepada semua yang mendengar, tapi terutama kepada diri saya juga, bahawa kita kena jujur bahawa dalam kita membicarakan tentang hal ini, jangan mencampur adukkan tentang benda yang tak ada. Contohnya, masa saya dengar beberapa ucapan beberapa pemimpin politik mengaitkan kes ini, membawa contoh kes Natrah dulu. Yang kononnya ceritakan masa Natrah dulu tentang isu Convention of ini Murtad yang katanya di depan mahkamah di Putrajaya. Ya, di hadapan mahkamah Istana Kehakiman. Saya dengar ceramahnya mengapi-apikan lebih kepada sentimen dan tidak orang kata jejak tanah terhadap apa sebenarnya yang dibicarakan oleh mahkamah. Jadi bagi saya inilah punca menyebabkan orang awam tidak faham tentang apa sebenarnya kes ini. Yang dia tahu contohnya, dia kata lepas daripada ni, bolehlah kita membuat hubungan seks dengan binatang. Dia pergi ke situ. Maksudnya dia main sentimen. Jadi benda itu membuktikan bahawa permainan yang dimainkan oleh ahli politik ini telah meracuni pemikiran orang awam yang tidak tahu tentang hujung pangkal kes Alien ini. Jadi sebab itu bagi saya ini amat berbahaya dan ia menyebabkan rakyat kita mentally telah diperbodohkan tanpa sedar. Jadi sebab itu bagi saya benda ini kita harus menginsafilah dan jangan sampai benda ini terlajak
Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata buruk padanya. Wallahualam. Ya, Saudara Nur Azmir, saya melihat kita akan kembali ini kepada jawatan kuasa lah, yang mana Dr. Zul adalah merupakan anggotanya, dan itu satu kemujuran yang besar pada malam ini, kerana yang kita sebutkan ini apabila dibaca oleh kelompok penonton yang binari sifatnya. Mereka berfikir hitam atau putih, benar atau salah. Sedangkan kita beroperasi di dalam rona kelabu pada malam ini. Kita ingin melihat secara objektif, bukannya petition diterima atau petition ditolak. Kerana kita bercakap ini di atas pentas RTM. Jadi mudah hujah-hujah yang kita bawakan ini dianggap sebagai ini tentulah saja menyokong government of the day. Kerana itu dua-dua tokoh ini diundanglah pakai warna biru. Keadilan. Ini adalah telahan-telahan yang pada saya sifatnya simplistik. Meskipun saya nampak merit yang besar di bawah hujah Saudara Nur Azmir tadi, tapi kita nak dengar daripada anggota jawatan kuasa menilai kompetensi ini selepas kita berehat seketika. Jadi teruskan kesian anda. Dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda. Bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT. MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. Apa hal kita ni? Kejamaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah, lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Bicara naratif per malam ini membicarakan sesuatu yang sangat penting. Kita bercakap tentang terancamkan Mahkamah Syariah menuju kepada keputusan kes petition Nik Elin yang bakal dinyatakan keputusannya menjelang 9 Februari. Dua panelis pada malam ini, Dr. Zulkarnain Lokman, peguam yang juga merupakan anggota jawatan kuasa menilai kompetensi DUN untuk menggubal undang-undang Islam, dan juga panelis yang kedua, Presiden Proguam Saudara Nur Azmir Zakaria. Sebelum berehat tadi, Saudara Nur Azmir ada menyebutkan tentang
bagaimana isu ini dipolitikkan. Saya sebutkan bahawa semasa kita di luar ruang udara, saya kata alangkah baiknya kalau hujah-hujah yang dibawakan tu dibawa di pentas pembangkang, sebab nanti orang akan kata bawa di RTM bolehlah menyokong government of the day. Namun ini penting kerana kita nak beralih perbincangan ini kepada jawatan kuasa ini. Dia bawah MKI dan MKI itu kurang politikalnya. Ia membawa muatan yang lebih melewati batas yang ada dan Dr. Zul anggotanya. Jadi sebagai anggota di dalam jawatan kuasa menilai kompetensi ini dengan menuju kepada kemungkinan keputusan 9 Februari ini, apa yang telah dibincangkan? Kata tadi setiap Jumaat, seminggu sekali. Itu satu komitmen yang besar. Apa yang telah dibincangkan? Apa antisipasinya menjelang 9 Februari dan apa persiapannya dalam konteks menunggu keputusan yang bakal menjadi sensasi ni, Dr. Zul? Pertamanya, pengurusi jawatan kuasa ni, Tun Zaki sendiri adalah seorang yang committed. Walaupun dia dalam dah umur 78 tahun, dalam keadaan uzur, dia committed. Kalau kita tak boleh mesyuarat secara fizikal, online. Kita buat secara online. Dan setiap minggu tu ada tugasan-tugasan, ada pembentangan-pembentangan yang dibuat. Dan minggu lepas kita panggil Datuk Mufti Wilayah untuk beri pencerahan tentang isu-isu yang berbangkit. Dan kita senaraikan dalam 13 isu yang isu kompetensi. Contohnya berkaitan dengan agama anak bila satu pasangan peluk Islam. Itu kes yang berulang-ulang. Ada yang bawa ke Mahkamah Syariah, ada yang bawa ke Mahkamah Sivil. Yang baru ni kes loh diputuskan oleh Mahkamah Sivil. Isu wakaf juga. Terutamanya kalau wakaf itu dipegang oleh syarikat. Kekangan yang ada di Mahkamah Syariah sekarang ni adalah Mahkamah Syariah itu berkuasa ke atas orang yang memeluk Islam. Habis kalau syarikat Sinan Berhad bila dia mengucapkan kalimah syahadah. Jadi artificial person ini pun kita tengok bagaimana untuk kita masukkan dalam Mahkamah Syariah. Isu pertukaran agama pun jadi isu. Selepas kes Lina Joy itu masih ada lagi. Dan kita lihat pun hanya satu negeri saja, Negeri Sembilan saja yang ada provision yang clear tentang itu. Negeri-negeri lain tidak ada. So ini menimbulkan ketidaksenangan kerana ditolak ke sini, ditolak ke sini. Jadi orang tidak tahu ketidaktentuan. Isu hadanah kalau pasangan masuk Islam nak diberi kepada siapa? Ibu ke bapa yang peluk Islam? Isu tentang probate. Dan isu tentang basic structure itu pun jadi perbahasan hangat. Itu besar. Itu besar. Dan tak kurang juga isu kes Nick Allen ini juga menjadi satu isu besar dan kebetulan saya ditugaskan untuk membentangkan tentang itu dan saya telah bentangkan pada minggu lepas. Minggu ni kita sambung lagi dan kebetulan juga 9 hari bulan tu keputusan mahkamah. So kita akan tengok di mana ruang yang boleh ditambah baik kepada Mahkamah Syariah. Setelah kita jumpa sempadan. Tanah tu ke mana? Jadi tanah siapa? Ukurlah ni kira ni. Ukur tanah syariah dengan tanah sivil ini. Dan jawatan kuasa ini baru. Ini digambarkan baru. So kalau kita mesyuarat seminggu sekali itu maksudnya kita sudah bermula daripada Disember tahun lepas lagi. Selepas kita diumumkan tu, ini baru Februari. Terus kita mesyuarat dan kita punya jangkaan itu kita perlu selesaikan dalam tempoh 6 bulan. Jadi memang kita rushing dan Tun Zaki sendiri pun meminta kalau boleh kita buat mesyuarat 2 kali seminggu. Wow. Jadi komitmen tu memang besar dan dalam keadaan terpaksa dan hala tuju memang ada dan macam saudara Azmi sebut kes Iki Putra diputuskan 2021. Kes SIS Forum lawan Kerajaan Negeri Selangor 2022. Masa itu tidak ada jawatan kuasa ini, bahkan tidak ada inisiatif nak mewujud. Tidak ada yang fikir kesan tersebut. So inilah yang berlaku dalam kes ni sebab tidak ada siapa yang fikir. Alhamdulillah pada kali ini untuk rekod jawatan kuasa ini ditubuhkan di bawah inisiatif Kerajaan Madani. Ya betul tapi untuk rekod juga dia sebenarnya titah daripada Sultan Selangor. Diangkat kepada kabinet bersetuju dengan perkara tersebut. Kerana inilah jalan yang ke depan dan kita akan lihat perubahan yang akan berlaku nanti. Kalau sebelum ini perkembangan tentang undang-undang syariah ni bermula daripada bawah down to top. Tetapi sekarang ini saya fikir MKI mengambil langkah berani supaya arahan tu datang daripada atas turun ke bawah. Supaya perkembangan tu lebih cepat. Dan tidak mengambil masa yang panjang seperti kalau kita daripada ke bawah nak ke atas.
Okay. Dalam 3 minit berbaki ni, Saudara Nur Azmir juga Dr. Zul, bergerak ke hadapan dengan antisipasi 9 Februari ni, Saudara Nur Azmir. Saya kira kan kita kena lihat selepas 9 Februari. Okay. Dengan adanya jangkauan seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan kena faham bahawa untuk membuat pindaan, menggubal undang-undang dan sebagainya, dia bukan mengambil masa yang singkat. Walaupun tadi time frame dibuatkan oleh jawatan tadi mungkin 6 bulan. Tapi 6 bulan itu adalah untuk memberikan saranan, saya kira. Mengkaji segala macam. Dan saya tertarik dengan apa yang Menteri Agama Dr. Naim sebut. Sekiranya saranan ini akan dibawa oleh jawatankuasa ini adalah untuk meminda perlembagaan, maka saranan itulah yang akan dibawa oleh kerajaan. Okay. Jadi maksudnya, selepas daripada saranan tersebut, janganlah kita expect terus, hari ini kita terus gubal. Ini gubal undang-undang. Bukan macam kita order pesembok dengan mamak pesembok. Dia mengambil masa. Dan selepas daripada saranan itu, dalam kita, contohnya kalau kita nak meminda perlembagaan persekutuan, harus difahami bahawa apabila melibatkan Melayu dan Islam, ia harus mendapat, dan kita perlu menyantuni raja-raja kerana mereka adalah stakeholders dalam isu agama Islam. Jadi mesti prosesnya akan mengambil masa. Cuma dengan political will yang ada, saya yakin akan cepat. Buktinya ialah sebelum ini ketika Jawatankuasa Teknikal Syarak memutuskan dan mengkaji tentang pengenalan Akta Peguam Syar'i. Ia diselesaikan, dibereskan dalam masa 1 tahun. Terus bentang. Sebabnya adanya political will tersebut. Jadi dengan berlandaskan kepada ucapan-ucapan yang dituturkan oleh Menteri Agama, PMX, dan juga penegasan dan juga komitmen yang diberikan oleh Sultan Selangor sendiri sebagai pengurusi MKI, saya optimis bahawa benda ini akan ditambah baik beyond politik. Dulu dalam keadaan Akta Peguam Syar'i itu diperkenalkan, pengurusi MKI masa itu Perdana Menteri. Sekarang ini pengurusi MKI adalah Sultan sendiri. So it's beyond politik. So sebab itu saya optimis bahawa dia akan lebih cepat sebab ia bukan sekadar isu political will. Ini bukan untuk skor gol. Bukan skor gol dah. Dia betul-betul untuk melihat sebarang penambahbaikan yang perlu dibuat. Tanpa melihat siapa yang skor gol seperti Tuan Syed tadi itu. Dan yang kedua, berbaliklah kepada apa yang Allah Taala sebut, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun itu perlu, penting. Kita ada banyak medium untuk kita boleh lihat sesuatu fakta itu betul atau tidak. Jangan hanya berlandaskan kepada apa yang disebutkan oleh pemimpin kita, jangan. Dalam dunia sekarang ini fitnah teramat besar, jadi kita harus menyelidik sesuatu isu itu, dan kalau tak tahu, khususnya dalam isu undang-undang yang kompleks begini, refer dan tanyalah kepada mereka yang ahlinya. Ya, fas'alu ahlu zikr in kuntum la ta'lamun, dan kedua-dua ini adalah antara ahlu zikrnya, bukan sekadar ahlu zikrnya, bahkan juga ahli di dalam jawatankuasa mengkaji kompetensi DUN dalam menggubal undang-undang Islam. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Zulkarnain Lokman dan saudara Nur Azmir Zakaria. Saya yakin 9 Februari itu titik mulanya, polemiknya akan semakin dramatik. Kita mendoakan rakyat terus berbekal kecerdasan dan rasa sedar yang betul, dipandu oleh keimanan mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada semua penonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam jumpa.